Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Faiz Syairah Nizam. Ini Bis Malaysia Khamis 14 Mac 2024. Produktiviti Ramadan fokus dalam Bual Bis hari ini. Sebelum tu, kita tinjau pergerakan ringgit diikuti perkembangan komoditi dan harga barang. Firma Jerman serta perniagaan di Eropah di Pelawa mengambil bahagian melabur dan menjalin kerjasama dengan Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucap pertama di pentas SME Future Day 2024 berkata, Malaysia merupakan sebuah negara dinamik, strategik dan pesat berkembang. Menurutnya, kelebihan negara sebagai pintu masuk strategik untuk Jerman ke pasaran ASEAN lebih besar. Malah rantau itu dijangka muncul sebagai ekonomi ketiga terbesar dunia menjelang 2030. Sejak sedekad lepas, Jerman kekal sebagai rakan dagang utama Malaysia di Kesatuan Eropah EU dan Malaysia merupakan rakan dagang terbesar negara itu di Asia Tenggara. Perdagangan dua hala telah melonjak begitu ketara pada purata tahunan sebanyak 5.2%, manakala Malaysia terus menjadi destinasi menarik bagi pelaburan langsung asing FDI dengan syarikat Jerman melabur sebanyak 8.5 bilion euro pada 2023. Dan dalam perkembangan lain, industri minyak dan gas huluan Malaysia diunjur kekal rancak dan terus menarik minat pelabur asing. Menurut syarikat penyedia data dan analitik BMI, ia dibuktikan menerusi penyertaan dalam pusingan bidaan petroleum sebelum ini. Firma milik Fitch Solution menjelaskan sektor itu bersedia mencatat pertumbuhan selanjutnya tahun ini didorong usaha kerajaan dalam mempromosikan blok luar pesisir untuk penerokaan. Pada 2023, segmen huluan minyak dan gas negara mencatat kemajuan ketara apabila Petronas dan kontraktor aturan petroleum merekodkan 21 penemuan penerokaan dan 2 kejayaan penilaian penerokaan. Bagi suku pertama 2024, negara telah menandatangani 9 kontrak perkongsian pengeluaran PSC. Saudara, memasuki hari ketiga Ramadan, penting untuk kita memastikan tahap prestasi dan produktiviti kerja kekal seimbang. Dan untuk itu hari ini, produktiviti Ramadan kita bersama dengan Encik Zarif Luqman Hashim, Ahli Ekonomi Utama Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan EU Era The Future. Encik Zarif, apa khabar? Terima kasih kerana menerima undangan kami di Bis Malaysia. Pada awal untuk saya soalkan berkaitan dengan produktiviti Ramadan. Untuk jelaskan apa yang boleh Encik Zarif beri untuk kita faham pencapaian produktiviti pekerja bagi tahun 2023 dan apa boleh dikongsikan indeks terkini dan jangkaan untuk tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syairah. Selamat berpuasa, selamat hari bulan Ramadan. Pada permulaan ini kita cerita berkenaan dengan pencapaian produktiviti pekerja. Pada tahun 2023, berlakunya peningkatan produktiviti pekerja sebanyak 0.9% daripada jumlah 95.9 ribu pada tahun 2022 kepada 96.7 ribu pada tahun 2023. Di mana pada tahun 2023 ini kita dapat lihat bahawa peningkatan ataupun nilai produktiviti pada ketika ini meningkat berbanding tahun 2019, maknanya pre-COVID. Maknanya kita dah sampai tahap yang mana kita dah lebih daripada tahun pre-COVID kita, maknanya sebelum COVID kita, iaitu 94,100 pada tahun 2019. Ini menunjukkan bahawa secara keseluruhannya kita telah pun bergerak secara lebih
kita telah bergerak daripada recovery mode kepada full blown mode. Maknanya pekerja-pekerja kita telah pun berada di dalam kategori full employment. Employment pada pada kategori penuh. Maknanya dah penuh dah employment kita pada ketika ni. Sebab tu kita lihat bahawa produktiviti kita dah meningkat pada masa yang sama. Kalau kita ikut pecahan pula dari segi pecahan mengikut sektor-sektor utama, kita dapat lihat pecahan mengikut sektor perlumbungan dan perkara yang paling besar sekali lah dia punya share dia, iaitu 1.2 juta untuk per pekerja. Ini disebabkan sektor-sektor perlumbungan dan perkuarian ni memiliki jumlah pekerja ataupun jumlah pekerja yang mahir disebabkan oleh penggunaan teknologi yang tinggi. Kalau kita nak bahasa mudah ni, kalau sektor-sektor lain untuk meningkatkan produktiviti, dia kena meningkatkan penggunaan teknologi. Itu bahasa mudah daripada kita inilah. Baik, untuk jangkaan tahun ini, adakah produktiviti itu kita dapat mengekalkan atau ada satu jangkaan wujud satu cara kerja baru yang meningkatkan produktiviti negara, Encik Zarif? Kalau kita lihat pada ketika ini, kita ada beberapa dasar-dasar yang baru. Sebagai contoh, dasar gaji progresif negara. Itu salah satu cara untuk kita meningkatkan produktiviti. Dan yang mana kita akan menjalankan pilot study pada bulan Jun sampai September. Kita dapat lihatlah bagaimana produktiviti akan meningkat apabila berlakunya ataupun kita menggunakan dasar gaji progresif tersebut. Walaupun baru tempoh pilot, tapi kita boleh nampak lah dia punya impak dia pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang. Okey, kita di awal Ramadan ini, apa yang boleh untuk kita faham bagaimana pekerja boleh membina dan menguruskan produktiviti mereka kalau kita dapat bandingkan sebelum Ramadan, produktiviti itu kekal atau mendatar ketika itu. Dan bila masuk bulan Ramadan, adakah ada satu urusan baru untuk pastikan produktiviti itu diperbaharui dan dikekalkan sehingga hujung bulan Ramadan? Sepatutnya kalau dari segi pekerja, produktiviti ni sepatutnya kita kena kekalkan ataupun berlaku peningkatan sedikit lah daripada sebelum Ramadan. Walaupun kita tahu Ramadan ni kita dapat rasa lemah kan, sebab kita tak ada masa rehat untuk pergi makan ataupun pergi minum ke. Tapi kita perlu ingat bahawa kita dah makan dulu masa sahur, dan juga tenaga tu kita boleh ada plan tindakan harian kita lah. Maknanya pada awal permulaan pekerja tu kita kena buat apa? Maknanya kerja-kerja yang berat kita kena lakukan pada awal pagi. Maknanya di situ kita punya tenaga masih tinggi lagi lah berbanding dengan dah petang. Maknanya kalau dah petang tu kita dah rasa lemau tu. Maknanya kita kena tumpukan perhatian kepada kerja-kerja yang berat dan juga memerlukan pemikiran. Kalau kita dari segi yang memerlukan berfikir, kita kena atur pekerja kita, pekerjaan kita lebih kepada memerlukan berfikir ni pada belah pagi. Maknanya tenaga kita boleh pakai yang banyak pada belah pagi itulah. Itu salah satu cara dia. Okey, kalau ikut perhatian dan kajian sepanjang bulan Ramadan ini, apa mungkin yang dapat dijangkakan cabaran yang akan dihadapi pekerja dan juga majikan? Cabarannya macam biasalah, kalau kita dah bertahun kita berpuasa kan. So cabarannya, antara cabaran yang biasanya adalah cabaran berkenaan dengan kurang fokus, waktu tidur yang terganggu sedikit disebabkan kita perlu bangun sahur untuk bersahur, dan juga mungkin kita berkemungkinan kita akan terus sambung untuk pergi bekerja. Disebabkan sekarang ni waktu sahur kita ataupun waktu subuh kita dalam 6.17, 6.20. So maknanya kita tak ada masa yang panjang untuk kita sambung tidur. Jadinya biasanya orang akan pergi kerja awal, maknanya dalam 7.30 mereka dah pergi kerja. So itu akan mengganggu sedikit konsentrasi pekerja pada masa belah tengah hari, second phase lah, maknanya belah tengah hari sampai ke petang. Itu salah satu lah. Maknanya lagi satu, untuk majikan pula mungkin berkemungkinan tenaga yang diperlukan untuk membuat satu pekerjaan berkurangan pada belah petang. Itu menyebabkan berlakunya sedikit penurunan produktiviti oleh pekerja. Mungkin Encik Zarif ada cadangan tertentu yang boleh diberikan kepada majikan seperti yang Encik Zarif jelaskan, kiranya bulan Ramadan ini hari bermula lebih awal dan hari juga
tentunya habis itu lebih awal kerana masing-masing kejar untuk buka puasa. Apa yang boleh dicadangkan kepada majikan untuk pastikan produktiviti pekerja dan syarikat itu dapat dikekalkan juga, dapat diperbaharui? Okey, salah satu cara dia ataupun salah satu cara utama dia lah adalah pekerjaan mengikut kerja yang fleksibel lah. Waktu yang fleksibel. Kalau kita lihat negara-negara lain, walaupun bukan dalam kategori bulan Ramadan, sebagai contoh, Germany atau Jerman, mereka mempunyai waktu kerja yang fleksibel. Sebagai contoh, mereka ada seminggu mereka perlu bekerja sebanyak contoh dia 30 jam sebulan, seminggu. Maknanya 30 jam tu mereka boleh habiskan dalam masa seminggu tanpa mengira 8-9 ataupun 8 hingga pukul 6 petang ataupun 9 hingga pukul 6 petang. Maknanya mereka boleh bekerja mengikut waktu yang fleksibel mereka lah. Dan juga salah satu cara dia lagi adalah fleksibel. Mungkin ada hybrid sedikit, maknanya sampai tengah hari mereka boleh bekerja di office dan masuk bahagian petang pula mereka boleh bekerja dari rumah. Maknanya ada fleksibel di situ supaya konsentrasi pekerja meningkat dan juga tidak mengganggu kepada pekerjaan mereka lah. Maknanya fokus mereka masih lagi mereka masih lagi boleh memberi fokus kepada pekerjaan mereka. Yang kedua, berkemungkinan masa ini kita boleh ambil, majikan boleh ambil untuk kita meningkatkan ataupun kita menjalankan latihan dan juga pembangunan kepada pekerja kita lah. Maknanya waktu yang singkat ini kita boleh hantar pekerja-pekerja kita berperingkat kepada latihan ataupun pembangunan kemahiran mereka supaya mereka pada masa akan datang lebih mempunyai lebih banyak boleh meningkatkan produktiviti pekerjaan mereka lah. Dan dalam masa yang sama juga berkemungkinan majikan perlukan komunikasi yang lebih jelas. Kena ingat bahawa bulan puasa ni kita mempunyai mungkin lemau salah satu dia, dah kurang fokus. Maknanya komunikasi yang jelas antara majikan dan juga pekerja itu penting supaya kita dapat lihatlah supaya tidak berlakunya keciciran. Kalau kita lihat dulu kita berlaku keciciran antara kereta api. Maknanya landasan kereta api dah gerak tapi gerabak belum gerak lagi. So sekarang ni pekerja pun sama juga. So maknanya dia kena sama-sama. Majikan perlu beri penjelasan komunikasi yang jelas dan pekerja juga harus memahami apa yang majikan perlukan. Di masa bulan Ramadan ni lagi krusial lah, lagi penting lah untuk komunikasi tersebut. Ya. Macam mana pun mutual interest tu masih dipenuhi kepada pekerja dan juga majikan. Terima kasih input yang cukup menarik dari Encik Muhammad Zarif Luqman Hashim, Ahli Ekonomi Utama Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan EU Era The Future. Sedara, BIS Malaysia edisi 14 Mac 2024 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Teruskan bersama RTM untuk perkembangan semasa dalam berita wilayah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.